Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan di alam maya. Khabar saudara semua? Saya mendoakan agar saudara sihat walafiat. Siapa yang pertama muncul itu? Wajahnya ada, cantik rupawan tapi tak tahu nama. Harimau berantai. Salam tu. Waalaikumsalam. Edisi Diksi. Salam Perjuangan, Roslila, Khairul Paklam. Apa khabar Khairul? Amaluddin Segi, Muhammad Fuad. Waalaikumsalam. Azman Muhammad. Waalaikumsalam. Saudara Hamizah Adnan, Syarifuddin, Syahridin. Semoga sihat. Cuma hari ini badan kurang sikit. Ada dedor dia kata orang Perak. Faizal Kul, Saudara Syamuddin, Isyamuddin, Samsul Anwar, Zazaz, Ramlah Hamid, Mak Radhi, Abdul Rahman, Hafazah Abu Bakar, Juki Makno, Saudara Fuad Rahman. Saya malam ni makan bihun aja Fuad. Selera tak pernah ada. Saudara Hamidah Ahmad, Khairul Paklam, Radin Razak, Mak Dari, Roslan Mak Yatim, Osman Nur, apa khabar? Dahli Syamsu, Saudara Azali Kasim, Isya Ish, Hamidah Maksum, Rudi, Jamil Haji Ismail, Pak Chu, Saudara Samsudin Muhammad Zain, Saudara Azhar, Haji Azhar Abdul Manaf, Balai Medan, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Wak Sukimen. Ya saudara, saya hari ini badan tak bersihat tapi saya akan tetap hadir juga. Saya akan berusaha untuk hadir bersama saudara. Kalau suara saya tak jelas, sila bagi tahu. Yang saya perlukan daripada saudara, saya akan berusaha bersama saudara. Ya, Puan Rusini Kurungut daripada Sabah, Rosillah Encik Medan. Yang saya harapkan daripada anda adalah share and like untuk kita bersama-sama menyantuni, membicarakan permasalahan apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun sebelum itu, izinkan saya menyantuni dulu tentang perkabaran COVID-19. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Mac. Tiba-tiba semalam ada penurunan 1327, hari ini dia naik sedikit 1384. Jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 335,540. Yang mengundang hari ini 6 kematian. Jadi jumlah warga kita yang telah kembali ke pangkuan ilahi adalah sejumlah 1244 kesan daripada COVID-19. Ya, Saleh Mamat, Sabah, saya akan berbicara nanti. Di Sabah, alhamdulillah masih kekal 2 angka, cuma naik. Semalam 50, hari ini 60. Di Labuan, semalam 8, hari ini naik 14. Di Sarawak ada meningkat balik. Semalam 124, hari ini dia meningkat kepada 140. Di Kedah juga dia naik, semalam 7, hari ini 1. Di Penang semalam elok dah 2 angka. Tak mau cik tak suka nak tengok lagu ni. Mamu, Combi, Nana, awak lagu tu. Semalam 88, hari ni naik 100. 100 orang lah dijangkiti di Penang. Cari jalan supaya kita dapat mengurangkan jangkitan COVID-19 di Pulau Pinang. Sebab kalau Pulau Pinang dia punya angka tidak menentu. Masih lagi sekarang hari ni naik 100. Di Perak alhamdulillah akhirnya di Perak single nombor, single digit, iaitu angka 1, iaitu cuma 4 orang saja dijangkiti oleh virus corona. Teruskan usaha kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Peronjang je duduk rumah aja. Ya. Di Selangor dia meningkat ya, semalam 403, hari ini naik 625. Tapi di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan dia turun. Semalam 158, hari 64. Alhamdulillah, Putrajaya tiada jangkitan. Negeri Sembilan juga turun 2 angka. Semalam 41, hari ini 10 saja. Cuma di Melaka, Serosli, Lendu, tiba-tiba je naik balik. Semalam 12, hari ini naik 45. Berhati-hati warga Melaka. Di Johor, semalam 86, hari ini naik balik 161. Jadi ni Johor dengan Pulau Pinang ni tak menentu. Jangan jadikan Johor dengan Pulau Pinang macam di Selangor. Kemudian di Pahang ada penurunan. Semalam 42, hari ini 38. Di Terengganu semalam 3, hari ini 7. Bagaimanapun tak apalah, single digit. Kekalkan. Jangan ke laut ya. Di Kelantan semalam 44, hari ini naik 65 pula.
Saudara Azmi, laporan di Kelantan semalam 44, hari ini 65 yang jangkitan. Dan tahniah warga Perlis dapat mengekalkan 2 hari berturut-turut sifar COVID-19. Tahniah. Segala puji puji-pujian itu adalah milik Allah. Ya, salam dan selawat junjungan kita ke atas Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabatnya. Ya. Jadi setiap orang, tak kira lah kaya atau miskin, cucu saya dah masuk dah ni. Okey. Dia bila saya live ni dia turun. Nak juga masuk juga live. Maklum sajalah cucu macam mana Datuk dengan cucu ni begitulah ya. Setiap orang, tidak kira kaya atau miskin, berpangkat atau orang biasa, tidak akan terlepas daripada ujian daripada harta. Ada orang yang diuji dengan harta sehingga kan menibuk dirinya dengan harta secara berlebihan, sehingga melalaikan dari melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT dan lupa kepada hari akhirat. Jadi bagi orang yang banyak harta, awas terhadap bahaya dan fitnah harta, dengan agar anda tidak berlebihan dalam mencintai dan terlalu berkeinginan dalam mengejar harta itu. Nafsu manusia tidak akan pernah merasa puas dan merasa cukup dengan harta dan kemewahan dunia yang dimiliki, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ada juga yang berusaha akhirnya sanggup berebut harta ahli waris dan harta anak yatim pun disapunya, sehingga bergaduh adik-beradik dan ahli keluarga. Ada juga yang mendapatkan harta dengan jalan yang haram, seperti rasuah, mencuri, berjudi, skim cepat kaya, ataupun menjadi scammer sebagai jalan mudah untuk mendapatkan harta. Jadi semuanya harta itu ada yang diuji dengan kekurangan harta, saudara, sehingga merelakan dirinya menjadi peminta sedekah atau menerima rasuah. Jadi semoga harta tidak menjadikan kita fitnah yang merosakkan iman dan amal kita. Saudara, ini adalah peringatan untuk kita semua. Ingatlah saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Dalam sesi e-commerce, jangan lupa berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241 untuk saudara mengiklankan produk saudara. Kalau dengan Azhar tu jangan lupa, dia tengah mempromosikan buku-buku saya. Hubungi Azhar 011-330-41241. Ya, juga produk ibunya iaitu rendang tok. Rendang tok ni produk orang Perak dan Bahulu Berdal. Juga jangan lupa boleh berhubung dengan Siti Fareha. Itu Siti Fareha 017-711-4300. 017-711-4300 untuk mengiklankan produk saudara. Dan kalau berhubung dengan Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Sedap saudara untuk makan. Tak payah lauk dah, pakai dendeng manis pun cukup lah. Ataupun buah-buahan segar dengan Syauqi 012-357-5703. Syauqi hanya untuk di kawasan Lembah Kelang 012-357-5703. Banyak buah-buahan segar yang harganya di bawah harga pasaran supermarket ataupun kedai-kedai. Kalau saudara yang berada di luar Lembah Kelang cuma boleh menjadi agen untuk dihantar tu, dia kata tak berbaloi lah saudara ya. Dan sebagaimana yang saya hebahkan bahawa Amerika mengumumkan penemuan terbaru mereka bahawa black seed ataupun habatus saudah yang disebut sebagai chloroquine adalah ubat terbaik untuk COVID-19. Dan dia diperlukan cuma diperlukan minum 6 kali je, 6 hari berturut-turut. Jadi semoga ia membawa kebaikan kepada kita. Subhanallah, dengan keagungannya akhirnya penawar kembali kepada makanan sunnah habatus saudah ditemui, iaitu jintan hitam. Saudara, dalam hal ini saya ingin mempromosikan produk sahabat kita, produk milik saudara Zul 019-917-0449. Jadi produk saudara Zul ni boleh juga saudara layari dalam internet, di laman Shopee atau toko jamu kemaman. Produknya adalah jus hal. Jus hal ni adalah untuk membantu, ini makanan yang berasaskan kepada kismis, habatus saudah, badam, delima, makanan para anbiya dahulu. Elok untuk makanan. Ini bukan ubat saudara ya. Saya tengok tadi ada sahabat kita tanya, Datuk jual ubat ke? Bukan.
Ini adalah makanan sampingan untuk kebaikan kita. Tambah-tambah lagi, saya ingat dalam 20 hari lagi kita dah nak puasa. Elok kalau saudara ada minum madu, apa tu sauda, badam dan sebagainya. Kerana jus khal plus zafran dan almana ini ialah untuk ditaksid ataupun untuk membantu membersihkan usus, melegakan sembelit dan dedas, membantu mengawal paras asid dalam badan. Itu kalau saudara ada gout, membantu mencegah bengkak seperti bisul dan radang. Ini bukan ubat, ini untuk membantu melegakan dan sebagainya. Iaitu ekstrak zafran ini ekstrak daripada zafran adalah untuk merangsang sel-sel otak dan menguatkan ingatan. Membantu mencegah membentuk batu karang pada pundi air kencing, ginjal dan empedu, dan menstabilkan hormon seperti senggugut, gangguan haid dan masalah rahim. Jadi konten dalam ini produk ini adalah pelbagai ramuannya lah kurma, zafran, almana, delima dan madu Arab. Saya boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449 ataupun toko jamu Kemaman. Itu untuk kita punya e-commerce. Pulang pada saudara, untuk kalau saudara nak mengiklankan produk saudara, silalah berhubung dengan mereka ataupun dengan Azhar ataupun Siti Faleha. Saya akan mewawarkan produk saudara. Mari kita berniaga secara menggunakan e-commerce ataupun dunia tanpa sebadan hari ini. Kita boleh gunakan talian-talian internet ni. Jadikan ia untuk memenjana pendapatan kita saudara, ya. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja tanggal hari ini 23 bulan Mac, bulan ketiga tahun 2021. Benar tadi Menteri Kewangan ada mengumumkan ada peruntukan, katanya dia bagi peruntukan lebih kurang dalam 20 juta bagi di negeri Kelantan dan beberapa negeri lain. Ya, kita mengharapkan supaya peruntukan-peruntukan itu benar-benar wujud, benar-benar sampai, benar-benar mencapai matlamat, terutama sekali tentang usaha untuk membantu mereka-mereka yang terjebak dalam masalah kewangan kesan daripada COVID-19 dan penurun kemunduran, kemerosotan ekonomi negara yang begitu teruk sekarang ni yang kita alami. Ramai orang tak ada kerja. Jadi sebab itu kita menuntut supaya pihak Kementerian Kewangan segeralah melaksanakan moratorium. Kesian rakyat begitu tertekan sekali. Begitu juga dengan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja yang kita minta 10,000 secara one off. Jadi kalaulah dah bayar, mungkin ada yang dapat 2,000, 3,000 tu, fikirkanlah supaya mereka dapat mengeluarkan sepenuhnya sebagaimana yang mereka tuntut mereka dapat untuk membantu. Ya, saudara Zubir Bakar, salam daripada P69 Parit Perak. Yo, ngapai komen. Okey, saudara, malam ini tajuk perbincangan kita adalah negara menuju the failed state. Negara kita menuju kepada the failed state. Failed state ni kadang-kadang orang panggil negara yang gagal. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu, ya. Semalam saya tidak sempat untuk mewawarkan sebagainya kerana semalam saya menyantuni kehendak saudara supaya saya mengadakan live bersama sahabat saya Datuk Lokman Adam. Jadi sama ada ia memenuhi kehendak saudara, saya tak tahulah. Tapi rasanya semalam 1 jam setengah. Letih lah, hari ni saya rasa letih. Rupanya bila bersama-sama dengan Datuk Lokman tu, terasa letih. Ini rasa macam nak demam badan. Mungkin dia punya kehebatan Datuk Lokman Adam ni kan. Maklum sajalah, dia Majlis Tinggi UMNO. Saya insan biasa. Ya. Okey saudara, sebelum saya memberi pencerahan tentang negara menuju the failed state, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Saya sayang dan suka dengan pantun Pak Nazil. Bahasanya indah dan mempunyai banyak makna. Kata Pak Nazil, hati berdegup penuh sensasi di hadiah kereta setelah berjasa. Pemimpin sanggup memandul demokrasi semata-mata untuk berkuasa. Saya tadi tengok dalam kiriman dalam Facebook, banyaklah gambar parlimen, ada gambar gambar kata, gambar rumput dan semak, samun lah, gitulah. Jadi kata Pak Nazil, pemimpin sanggup memandulkan demokrasi ini hanya kerana untuk berkuasa. Itu maksud pantun dia tadi. Kemudian pantun kedua yang dikirim oleh Pak Nazil, sang kumbang si rama-rama, pagi hari bermandi mentari. Dulu sembang pertahan agama, jadi menteri mulut
dipatri. Di patri ni terkunci. Bukan lagi terkunci dah tu, terpatri tutup rapat, habis dah, tak terbuka dah. Sebab dulu sembangnya nak untuk pertahankan agama, demi agama, bangsa dan negara, macam-macam tu lah. Tapi bila jadi menteri, sunyi sepi. Itulah cara Pak Nazil menyindir pimpinan negara kita ni. Kemudian saya tengok ada juga pantun Abang Lee kita dari Terengganu. Kata Abang Lee dari Terengganu, terima kasih Abang Lee, terima kasih Pak Nazil lah, pantun Pak Nazil. Cukup berarti bagi kita semua. Kata Abang Lee di Terengganu pula, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Ikrar janji kepada bangsa, mungkir janji, rosaklah negara. Jadi kalau pemimpin yang berikrar untuk mempertahankan negara dan sebagainya, bila mereka mungkir, rosaklah negara kita ni. Bukan saja negara rosak, rakyat juga rosak. Saudara Khairi Tahrim, macam mana dengan PAS yang tetap berjuang bersama PAC, PN dan mempertahankan MN? Apa kesan UMNO atas kedegilan PAS? Apalah, kita akan cuba santuni nanti sekejap lagi ada. Mungkin ada subjek itu, kalau ada waktunya saya akan cuba memberi pencerahan. Bagaimanapun, saya ingin memberi peringatan kepada saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Sebab banyak dia orang buat suntingan tu, saya tak marah. Tapi kadang-kadang suntingan itu boleh membawa maksud yang berlainan. Saya tak marah, terpulang pada saudara. Kita sekarang ni bebas, freedom of speech. Tapi bagaimanapun, mereka yang menyunting semula live saya ni dan masuk ke channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis atau memberi komen. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Jadi segala komen ataupun pandangan anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Saya perlu mengingatkan, kerana dalam keadaan dunia tanpa sepadan hari ini, dan maklumlah sekarang ni ramai pula ada yang jekom lah, orang marah sebagainya. Saya tidak bertanggungjawab. Saya hanya bertanggungjawab atas statement atau kenyataan yang lahir daripada mulut saya. Komen Cik Datuk kerjasama UMNO dan PKR. Komen sikit, sabar nanti saya akan cuba komen, tengok keadaannya. Dan saya berkali-kali menyeru agar kebajikan perlu didahului oleh pemimpin. Rakyat perlu disantuni. Jadi sekarang ni masih lagi tak ada. Saya malas nak menegur. Malam tadi pun saya dah cakap lagi soal harga barang apa semua. Harga barangan di pasaran. Carilah upaya, kasihanilah. Saya cuma sekarang ni, hari ini saya merayu kepada pihak pimpinan. Saya merayu setulus hati. Santunilah rakyat. Ingatlah rakyat dalam keadaan cukup tertekan sekarang ni. Mereka bukan nak senang lenang. Mereka bukan nak melawat keluar negara. Tapi yang mereka sekarang tak ada pekerjaan. 800,000 tak ada kerja. Anak-anak kita, siswa-siswa yang keluar dari Menara Gading, 200,000 tak ada kerja. Jadi kalau itu yang berlaku, apakah pimpinan masih lagi buat tak tahu? Mereka hidup dalam senang lenang. Rakyat tak abai. Usahakanlah, bukan tak boleh. Bila kamu ada kuasa, make sure you are powerful. Gunakanlah kuasa itu untuk membela rakyat. Berkali-kali saya mengalah lah nak maki hama, saya tak suka. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, mereka pimpinan dilihat oleh rakyat seolah-olah nak mengkayakan diri sendiri dan adik-beradiknya. Jadi keadaannya macam sekarang ya. Bila menteri-menteri membuat pengumuman, contoh, saya bagi contoh ya, macam contoh bila menteri pertahanan yang merangkap memberi pengumuman setiap hari, Datuk Ismail Sabri mengumumkan tentang denda compound berhubung dengan siapa-siapa yang menyalahi SOP COVID-19 ini, maka dendanya adalah RM10,000. Jadi rakyat marah, rakyat tertekan, rakyat terasa. Cuma yang jadi kelakarnya ini sebab menteri itu datang daripada UMNO. Biar saya cakap terus terang, menteri itu yang buat pengumuman itu menteri UMNO, naik presiden UMNO, dan pemuda dari UMNO pula menyediakan program bela secara percuma. Takkah ini is a joke of the country? Bukankah ini satu jenaka yang membuatkan rakyat meluat? Kau punya orang buat ini jatuh meletakkan hukum RM10,000, orang kau juga nak bela. Kenapa tidak disantuni? Sebab itu saya katakan menteri sepatutnya berbincang dulu sebelum membuat sesuatu pengumuman.
Sebab itu saya katakan menteri-menteri daripada UMNO ni, kerana mereka sedap duduk dalam kabinet, lupa bahawa mereka datang dari mana, asal usulnya. Gaji menteri, timbalan tak ada pula dengar nak dipotong, betul. Ini saudara Rashdan. PM pergi sana, pergi sini. Kita tak ambil kisah lah. Cuma masalah rakyat. Bagi saya yang paling penting is rakyat. Saudara Mahathir Idris, rakyat itu paling penting. Perlu disantuni. Janganlah rakyat terbiar. Dan bila menteri daripada UMNO buat pengumuman siapa yang melanggar SOP kena 10,000. Mengeluhlah rakyat. Petrol Pemuda UMNO pula wujudkan satu biro, iaitu Biro Guaman untuk memberi bantuan. Jadi saya pun giling kepala saya. Ertinya dia tidak berbincang dengan parti. Kalau dia berbincang dengan parti, tentulah dia akan mempertahankan jangan buat benda ni. UMNO tak setuju. Omar Khaim lama tak dapat projek Datuk. Saudara Omar, bukan saudara saja. Ini projek ni memang bagi saya is nil. Jadi itu keadaannya. Dan hari ini pula, minggu lepas kita dah bercakap, 3-4 hari lepas saya bercakap, kisah seorang bekas wakil rakyat yang menghadapi tuduhan, kononnya lah. Dah cerita Mona Gersang ni, dah mula melalut dah sekarang ni. Jadi macam mana orang nak percaya pada ahli politik? Dah 3 minggu lepas, konon-kononnya ada seorang bekas wakil rakyat dari Pantai Timur datang, tumpang tidur rumah kawan dia. Dia cuba nak mencabul isteri rumah tu. Tapi kata dia menafikan lah. Dan biar, tapi polis mengesahkan ada laporan. Hari ini timbul pula lagi Ahli Dewan Negeri kawasan Pematang Pasir di Pulau Pinang yang merupakan pemimpin masa depan, pemimpin amanah, sudah pula menghadapi tuduhan kerana kononnya dia dinamakan dalam satu laporan melakukan serangan seksual terhadap aktivis daripada parti PKR. Dia daripada amanah, dia cuba untuk konon dalam laporan itulah. Yang saya dapat, dia kata ahli aktivis PKR menuduh ahli politik tersebut itu meraba-raba. Macam Mona Gersang lah. Raba-meraba geramnya. Jadi dalam laporan polis itu, dia buat laporan polis di Subang Jaya minggu lalu. Jadi insiden itu katanya berlaku waktu malam. Saya malas nak baca cerita itu, macam cerita Mona Gersang. Tapi isunya sekarang, apakah ahli politik ni dia beralih daripada membohongi rakyat, sudah timbul pula sexual harassment ataupun melakukan serangan-serangan berbentuk seks. Tak habis-habis cerita dalam kain ni. Berhentilah YB semua daripada melakukan benda yang pelik-pelik. Kalau ndak sangatlah. Sebab itu kahwinlah 3-4. Aduhai, marah tu saya. Akak Umbi ni LTS support UMNO. Ya, itu saya. Hari ini juga lagi dapat pula kiriman saya tentang bagaimana sekeping cek. Ini kiriman dari saya ada dalam benda ni. Barang baik. Kita tak sama bicara kat. Cuma saya rasa saya menyampah dan benci. Saya benci kalau ada pemimpin yang sebegitu, yang meletakkan hawa nafsunya. Dia tak boleh mengawal hawa nafsu. Kalau kamu tak boleh mengawal hawa nafsu kamu, macam mana kamu nak memperjuangkan seorang rakyat? Macam mana kamu nak mengawal diri kamu dan berterdah kepada banyak benda-benda yang bukan-bukan yang bertentangan dengan agama dan tentang undang-undang? Itu bagi saya prinsipnya. Kerana hari ini timbul pula ada 1MDB membayar kepada seorang peguam. Jumlahnya banyak. Iaitu 24 juta. Mak Datuk, dalam saat rakyat susah. Mereka bayar sana, bayar sini, main juta. Kononnya sebagai ini dapatan daripada pembayaran daripada government set berhubung dengan pembayaran untuk penyelesaian kepada isu penggelapan wang daripada 1MDB di Amerika. Jadi dalam sini saya pun penuh lah, saya fikir lepas satu terdedah cerita bekas mantan Governor Bank Negara punya keluarga. Kemudian sekarang ni timbul pula lawyer yang dapat wang, peguam dia dapat duit 2.4 bilion, yang cek itu daripada 1MDB. Jadi masa bila pula yang kata Datuk Seri Najib curi duit daripada 1MDB ni? Saya terfikir ni apa hal? Kemudian timbul lepas satu. Sebab itu cara yang jelas untuk kita menyelesaikan pimpinan negara ini perlu membawa balik Jolo.
bawa balik Jolo, bawa balik tangkap Nek Faizal apa semua, terus bicarakan once and for all. Jadi kita dah letih lah. Sebab apa? Kita secara Goldman Sachs telah mengaku bersalah bahawa pengusaha tertinggi mereka telah merasuah beberapa orang pegawai IMDb dan pegawai kerajaan Malaysia. Jadi kerana itu katanya mereka nak bayar 39 bilion, mana 16 bilion. Jadi artinya jenayah yang dilakukan oleh Goldman Sachs ini bukanlah 39 bilion, lebih daripada itu. Jadi bila para peguam Datuk Seri Najib pergi ke Mahkamah dan Antarabangsa dan dia memenangi kes itu, jadi saya kata apa hal ni korang ni? Tak habis-habis cerita ni. Jadi artinya sekarang ni 1MDB sudah menjadi satu saga yang dicetuskan, kemudian akhirnya api itu merebak. Dan merebak itu bukan pada Batan Tubuh Datuk Seri Najib. Dah jadi pegawai kerajaan, bank negara punya governor, peguam, Jolo, Nek Faizal, dan melibatkan ramai orang. Bukan seorang. Dulu waktu kempen pilihan raya dia, tiba bagai nak rak Datuk Najib. Sekarang macam mana? So yang ini Tun Dr. Mahathir kena menjawab. Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri waktu itu beliau di luar kerajaan yang menuduh perompak penyawa. So dia kena menjawab. Pembuktian di mahkamah kena jalan. Dan pembuktian di mahkamah itu bukan hanya kerana Datuk Seri Najib seorang, dan semua yang ada tu, yang terdedah itu. Dan kita menuntut, kita warga cinta damai. Kita nak yang benar tetap benar. Kita jangan adanya kambing hitam. Jangan hanya kerana politik maka seorang itu dituduh dan sebagainya, dibelasah bagai nak rak. Kita setuju. Sebab itu saya tersentuh bila saya tengok nukilan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata, saya minta, dia kata, kerana ini dalam musim-musim nak menghadapi Persidangan Agung UMNO, Datuk Seri Zahid dia kata, saya minta, katanya, ahli-ahli UMNO, pejuang dan penyokong UMNO, janganlah bimbang, dia kata. Seperti saudara-saudara juga tahu dan sedar apa yang sedang broker rancangkan. Rupanya UMNO ni ada broker ni. Muslihat serta tipu daya mereka. Segala hipokrasi dan helah dan pemantauan radar. Mereka itu tak ramai sebenarnya. Tapi apa yang mereka mahu lakukan ke atas UMNO sangat tidak boleh diterima. Mereka kalau boleh nak menjahanamkan UMNO. Orang macam ni, broker-broker ni, ini catatan daripada Datuk Seri Presiden UMNO sendiri. Beliau menyedari. Sebab itu beliau mengatakan bahawa UMNO tidak boleh digadai. UMNO bukan alat untuk tawar-menawar jawatan atau kedudukan bagi sesiapa. Itu prinsip yang dipegang oleh Presiden kita. Jadi kerana itulah dia diserang habis-habisan. UMNO katanya tidak boleh digadai. UMNO bukan alat untuk tawar-menawar jawatan. Beliau tidak orang ada tak kebula lah dengan jawatan. UMNO tidak sama sekali akan menjadi melukut di tepi gantang hanya kerana hujah-hujah mereka yang bermuka dua. UMNO itu parti milik rakyat dan jutaan ahlinya, bukan milik mana-mana pihak untuk dijual beli. Sebab itu dia kata, insya-Allah selagi ada keringat dan bakti, saya berjanji UMNO akan tetap saya pertahankan. Segelintir saudara-saudara yang khawatir saya sebagai Presiden UMNO tidak alert dengan rancangan mereka itu, sebenarnya dia kata saya alert, malah saya lebih tahu. Makin semakin galak persepsi negatif diilustrasikan ke atas tubuh badan Datuk Seri Presiden. Tapi katanya, insya-Allah demi keutuhan parti keramat bangsa dan agama, saya sanggup menepani cabaran ini secara berhemah. Keazaman, keyakinan dan jati diri UMNO saudari menjadi azimat dan penguat semangat pada beliau. Itu catatan daripada Presiden UMNO. Beliau tahu bahawa sekarang ni menghadapi musim persidangan Agung UMNO. Macam malam tadi katanya ada lebih kurang 30 orang berjumpa dengan 1-2 orang pemimpin. Berlakulah suapan katanya adalah tawar-menawar, ada wang ringgit apa semua tu. Lain tak ada nak bawa usul untuk memalukan Presiden. Jadi institusi Presiden sekarang ni sedang teruk diserang. Jadi terpulanglah pada ahli-ahli UMNO untuk melihatnya. Sebab itu saya menatap juga komentar sahabat saya, saudara Syahabuddin Embun. Saudara Syahabuddin Embun dia hantar kiriman petang daripada saya. Dia kata, saudara Syahabuddin adalah penganalisis politik. Dia kata, ketika Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7, UMNO Barisan Nasional memilih Parlimen untuk dibubarkan. Itu kenyataan benar. Kemudian setelah pembubaran Parlimen tidak dipersetujui oleh Yang Pilihan Agong, UMNO Barisan Nasional terpaksa akur dengan pendirian rakan sekutu dalam Muafakat Nasional untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. Walaupun rasa pedih, dikhianati,
masih dirasai ahli-ahli Parlimen UMNO memikirkan ianya lebih baik dari DAP yang memerintah. Jadi kekecewaan dikhianati terpaksa ditelan dan boleh duduk bersama rakan-rakan yang melompat apabila Barisan Nasional hilang kuasa. Itulah keadaannya. Pimpinan UMNO pedih tapi demi untuk menyelamatkan negara. Tak apalah, demi untuk menyantuni titah baginda tuanku. Jangan ada pilihan raya, pilihlah dulu. Lepas itu ada cadangan terima dia. Tak apa, telan, duduk. Sedangkan mereka duduk semeja dengan orang yang mengkhianati. Tak mengapa. Tapi sebab itu dari awal lagi, persetujuan untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri 8 adalah bersifat sementara. Sementara PRU 15. Tapi mereka yang berada dalam kerajaan hari ini dah sedap jadi menteri, dia tak nak pula. Dia nak berterusan. Dan ini mengkhianati apa yang diputuskan oleh UMNO. Dan dari awal lagi, kata Saudara Syabuddin, sudah diberitahu bahawa UMNO tidak bersama dan akan menentang PPBM di PRU 15. Jadi UMNO punya sikap, okey sekarang ni, tak apalah Tan Sri jadi Perdana Menteri, tapi pilihan raya nanti kita bertanding secara anak jantan. Tak ada main kilas tangan, bertanding. Biar rakyat yang menentukan. Jadi ini bukan perkara baru. Ini bukan satu benda yang diadakan, ada dah lama dah. Kemudian setelah Perikatan Nasional dibentuk, mereka bentuk pula Perikatan Nasional. UMNO tidak menyertai kerana akur dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO tahun 2019. Lagipun pemilihan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri adalah sokongan ahli-ahli Parlimen tanpa parti membuat keputusan. Ini kena ingat, bukan parti UMNO buat keputusan, tidak. Ahli-ahli Parlimen daripada UMNO. Kecuali seorang lah yang bawa model Tengku Razli Hamzah. Beliau tetap tidak mahu. Jadi sekiranya usul tidak bersama PBM diluluskan dalam perhimpunan PAU 2020 ini, bermakna UMNO Barisan Nasional akan menentang Perikatan Nasional di PRU yang akan datang. Kerana Parti Perubahan Bersatu dan rakan-rakan sekutunya bukan bersama dengan kita. Jadi relevankah? Ini dia tanya, relevankah muafakat nasional setelah PAS bersama PBM dalam Perikatan Nasional? Andainya PAS bersama PBM dalam PRU 15 nanti, mengundi mereka bermakna mengundi PBM. Tambahan pula sekiranya PAS menggunakan lambang PN nanti. Andai katalah, ini harapan, impian Saudara Syabuddin, andai kata PAS menarik diri dari Perikatan Nasional dan hanya menumpukan kerjasama dalam muafakat nasional bersama UMNO Barisan Nasional, keadaan tidaklah terlalu berkecamuk seperti sekarang. Itu keadaannya. Dan macam malam tadi saya dalam buat bicara saya dengan Datuk Lokman. Datuk Lokman dia kata antara UMNO dengan PAS ni masalahnya kahwin nikah di Siam, lepas tu balik ke Malaysia, lepas tu PAS kahwin dengan orang lain. Saya kata itu silap ni saudara. Sebenarnya sebab itu saudara merasakan seolah-olah PAS itu sebagai seorang isteri ataupun wanita, perempuan. Sebenarnya pimpinan PAS merasakan dia itu suami. Jadi dia kahwin orang ni, dia kahwin orang ni, dia boleh kahwin siapa pun banyak. Itu perasaan. Datuk Lokman kata, ya itu dia setujulah. Jadi kita ketepikanlah soal dia nak kahwin dengan siapa pun, bantai ke dia lah. Tetapi bahtera UMNO kena terus. Sebab itu saya tengok kenyataan Akar Umbi. Ini kenyataan daripada Akar Umbi yang dikirim pada saya. Ini kata, pemimpin UMNO yang bebal, yang sangat tak erti bahasa ni, kami di Akar Umbi tak senang, dia kata. Dia kata Anwar Musa salah pasal Akar Umbi menyerang, menolak Bersatu, kononnya digerakkan oleh pemimpin UMNO. Kerana dia mengatakan bahawa ada orchestrate, ada orang, ada tangan-tangan yang memimpin bahagian-bahagian untuk membawa usul ini. Dia kata, ini kiriman pada saya, kami dah mula, sejak hari pertama Perikatan Nasional ditubuhkan, kami buat atas dua basis. Dia kata. Pertama, satu, simply because an idiot cannot run the country. Oh, marah ke dia? Kerana bagi peringkat Akar Umbi, dia berkelantan ni. Dia kata, sebab dia kata, kita merasakan orang yang tak ada kemampuan untuk mentadbir negara. Saya tak maulah menggunakan perkataan an idiot to run the country. Tapi itulah kenyataannya. Ini kan pula a bunch of idiots running the country. Dia mengatakan bahawa kalangan menteri-menteri kabinet itu bunch of idiots yang running the country. Jadi dia kata, basis kedua, macam mana UMNO mahu bekerjasama dengan mereka yang habitnya, yang perangainya menikam dan mengkhianat UMNO. Jadi kalau tak kempen pun, kita bukan menolak Bersatu ni dia waktu sekarang, dari dulu lagi. Dan jadi kami cakap terus terang, kalau cuba ulang benda yang sama dengan PS, kami pun akan serang, dia kata. Sebab itu dia kata, kalaulah UMNO ni pula nak berbaik pula dengan orang lain ni, dengan PM semua, mereka juga akan serang. Jadi dalam keadaan begini,
mereka kalau mendengar bahawa kononnya UMNO ini mewujudkan usul perhimpunan apa semua adalah kerana ditaja oleh orang tu. Jawabnya salah. Tak betul. Tidak ada. Sebab semua ini lahir macam mana nak taja 145 bahagian saudara. Sebab itu sekarang ni mereka round satu Melaya. Jadi kita lihat sekarang ni seolah-olah Perhimpunan Agung UMNO kali ini bukan lagi menjadi Persidangan Agung UMNO. Dia selalunya Persidangan Agung UMNO ni penuh dengan keceriaan. Kalau teman-teman kita, ahli-ahli kita, saya daripada ahli Kuala Lumpur, berjumpa dengan teman-teman ahli UMNO daripada Kelantan, daripada Perlis, daripada Johor, daripada Sabah, kita akan saling berdakap-dakapan, penuh kasih sayang, ada kerinduan. Sebab kita menangani sebuah parti besar. Kita adalah warga besar dalam sebuah parti yang meletakkan kepentingan rakyat. Kadang-kadang bila tak jumpa selama setahun tu ada kerinduan. Bila berjumpa, Perhimpunan Agung UMNO inilah dijadikan tempat, dijadikan medan, dijadikan satu pertemuan yang untuk menyantuni, menjalin kasih sayang sama ahli UMNO. Tapi kali ini, persidangan kali ini dah dilihat seolah-olah macam ada pemilihan dalam parti. Ni bangang ni, diorang ni. Perhimpunan Agung tahu ini bukan ada pemilihan, ini adalah untuk meneruskan sebab Perhimpunan Agung UMNO yang 2020 sepatutnya diadakan tahun lepas, itu bulan Disember, tak boleh diadakan kerana COVID dan sebagainya, maka dilanjutkan pada 27 dan 28. Sepatutnya digunakanlah kesempatan ini, orang kata say hello to the friend. Apa khabar warga Terengganu? Baik ke? Cawangan saudara macam mana? Bahagian saudara macam mana? Apa khabar orang Ketereh? Apa khabar orang Gua Musang? Apa khabar orang Macang? Jadi orang Macang pula bertanya pula apa khabar orang Penang? Macam mana bahagian Penanti? Macam mana bahagian Bukit Mertajam dan sebagainya? Itulah pertemuan. Dan dalam perhimpunan itu, kita mereka ataupun mengusulkan apa nak buat. Lain tak ada demi perjuangan. Sepatutnya dalam perhimpunan kali ini diutarakan masalah rakyat. UMNO menuntut pimpinan kerajaan 1, 2, 3. Pertama sekali kita minta kawalan harga barang. UMNO menuntut, sepatutnya perhimpunan kali ini perlu ada usul yang minta supaya pimpinan kerajaan yang disokong oleh ahli-ahli parlimen daripada UMNO, iaitu memastikan rakyat tidak dizalimi. Rakyat mesti disantuni. Kehidupan rakyat perlu dibela. Sepatutnya Perhimpunan Agung UMNO melakukan benda begini. Sekarang ni tidak. Persidangan dah jadi panas kerana orang ni nak jadi petani presiden, orang nak jadi presiden. Lepas tu ada pula unsur-unsur wang. Bagi 10,000. Adakah maruah ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO, ketua-ketua bahagian, perwakilan UMNO, maruahnya 10-20,000? Ini persoalan kita. Rosak UMNO kita ni. Jadi bagi saya lah, kalau saudara terperangkap dengan mereka yang sekarang ni selesa dengan berada dalam Perikatan Nasional, menjadi menteri, nak jaga temuluk mereka, mereka mencari kita sebagai perwakilan UMNO, maka anda terlalu murahlah nilai anda. Sebab itu saya katakan UMNO bukan boleh dijual beli. Bukan boleh dijadikan sebagai sandaran. Ya, saudara. Kerana UMNO kita akan menghadapi selama 75 tahun. InsyaAllah bulan Mei nanti. Sebagai parti yang terus mengembangkan panji-panjinya. Sebab itu saya dapat kiriman satu lagi daripada Kelantan. Ini Kelantan ni kasar dia cakap ni. Saya kata elok saya baca malam ni. Dia kata sama ada berteman ke, saya baca lah doa Kelantan ya supaya gitu. Berteman ke, berseorangan ke, disokong ke, solo ke, UMNO tetap UMNO. BN kekal BN. Logik akal, parti yang ada 3 hingga 4 cawangan satu bahagian boleh mari tanya UMNO boleh menang ke pertandingan solo. Takkan mabuk orang panggil pelacur politik memari jilat tapi syarat kena kuat lah dia dah. Jadi seorang pemimpin UMNO boleh bertanya, boleh menang ke kita kalau kita bertanding dengan parti yang ada 3-4 cawangan saja. Dia kata mabuk orang bertanya tu. Betul. Parti Bersatu berapa cawangan dia ada. Tapi orang yang nak mempertahankan supaya PBM ni menjalin kerjasama dengan UMNO itu, dia boleh tanya, dia kata macam mana kalau kita tidak bersama Bersatu, kita kalah. Mana datang logik akal? Dia kata mabuk ni, dia kata. Orang yang bertanya tu bergelora darah hamba ni. Dia kata geram. Bergelora darah hamba dengar suara Abidin ni, baca ayat Abidin ni.
Tengok video Abang Dia ni. Abang Dia anak harai sungguh. Jauh panggai dari Nur Musa. Bukan jauh panggai dari api. Kita lawan petualang parti kita ni. Kita lawan sampai ke penghujungan. Kita bersama pulihkan semangat perjuangan parti kita. Ini kenyataannya. Malah dia kata sepupu. Ada catatan dia. Sepupu Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Talib. Sanggup putus kedua tangannya untuk mempertahankan panji perjuangan dalam perang Mu'tah. Putus dua tangan, dia kepit bendera perang dengan lengannya sampai dia mati. Panji tak jatuh. Jadi kita boleh jawatan sikit katanya, mula gogek dah. Pemimpin lagu ni lebih hina daripada pelacur tua jalanan. Harga 3 ria di Doli Surabaya. Hai, ada tak tahu di mana Doli Surabaya. Ni dia menulis ni mungkin dah biasa pergi kot. Tak, dia kata kalau orang yang begitu lebih hina daripada pelacur. Saudara, negara kita sekarang ni sebenarnya menuju the failed state. Ini yang kebimbangan yang saya rasakan. Saya pun tadi fikir sebelum maghrib tadi, sebelum solat apa semua duduk menong sekejap tengok kira kau. Kita sekarang ni menuju the failed state. Negara yang gagal. Kerana pemimpin politik hari ini banyak merosakkan negara. Selama ni kita dipimpin oleh pemimpin macam almarhum Tengku Brahman, almarhum Tun Razak, almarhum Tun Hussein On, tidak meletakkan kepentingan diri. Tapi pemimpin hari ini meletakkan kepentingan diri dan keluarganya. Maka akhirnya negara kucak-kacir. Jadi dia kata sipil politik sekarang mudah. Sebab kita bimbang UMNO akan punah sebab banyak sekiranya membelakang usul akar umbi. Saudara, kalau UMNO membelakangkan kehendak akar umbi dah buat usul, tidak mahu dengan PBM. Kalau ini berlaku, UMNO mengikut kehendak setengah-setengah orang tak boleh menentang akar umbi, maka UMNO akan punah. Jadi apakah kita yakin Parti Pemimpin Bersatu tidak akan berkhianat UMNO lagi jika kita terus bersama dengannya dalam PRU nanti? Sebab itu kali itu ramai merasakan mana-mana pemimpin UMNO yang mesra dengan bunga adalah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Parti UMNO. Pemimpin seperti ini tidak perlu berada dalam UMNO. Jadi itu keadaan pertama. Ya, negara kucak-kacir sebab pemimpin meletakkan kepentingan diri dia. Rakyat melihat jijiklah sekarang dengan orang politik. Sudahlah dari awal tadi saya katakan berlakunya laporan polis cabul-mencabul. Kemudian dalam politik pula tu orang yang besar menerima yang kecil untuk memerintah dia. Ini keadaannya sekarang ni. UMNO mahu dijadikan sebagai taruhan untuk mereka mencari kekayaan. Kemudian sekarang sebagaimana titah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan Perak, Baginda menzahirkan kegusaran hati Baginda kerana Baginda melihat kedaulatan undang-undang dan perlembagaan negara kita ini sudah tercemar. Kerana kata Baginda ada pihak-pihak yang menggunakan mahkamah untuk membersihkan diri mereka. Dan ada pihak-pihak yang kadang-kadang perbicaraan sedang berjalan, maka melakukan campur tangan dalam perundangan. Jadi Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Perak gusar. Apakah negara kita ini masih kekal dengan rule of law? Sebab dalam skim undang-undang tidak ada siapa pun mengatasi undang-undang. Kalau kamu terlibat dengan jenayah, kamu perlu dihukum. Kalau kamu salah, kamu harus selesaikan. Tapi dia melihat berlaku melompat apa semua ni, dan bila dah melompat dilihat suci. Jadi artinya mahkamah ni seolah tempat nak cuci aje lah. Itu gambaran yang saya nampak bahawa kedaulatan undang-undang tidak ini. Tidak disantuni sebaik-baik mungkin. Ini yang berlaku apabila berlaku lompat-melompat. Dan Baginda Tengku Nazrin bukan orang calon-calon orang. Apabila Baginda mentarakan satu persoalan, tentulah ada dia punya permasalahan ekoran daripada itu. Dan mahkamah juga digunakan untuk membersihkan orang-orang politik. Dan sekarang ni banyak sangat isu-isu orang politik ni bawa ke mahkamah. Dan ini tidak berlaku zaman terdahulu. Sepatutnya pimpinan sibuk memikirkan macam mana kita nak majukan negara. Ini tidak. Jadi kalau ini gambarannya, laporan dalam media sosial dan semua yang satu dunia dapat tahu, dunia tanpa sepadan, orang hilang penghormatan. Mereka hilang keyakinan pada negara Malaysia ni. Ya, akhirnya kita akan melihat negara Malaysia ni
dunia akan melihat Malaysia ini sebagai negara-negara di dunia yang keempat atau bukan yang ketiga yang mundur. Saya tak nak menyebut negara tersebut, nanti saya menyalahi dari tata etika ini diplomasi kita dengan negara luar. Tapi ada negara macam di belah-belah Afrika apa semua, kita ketawa. Menterinya kena pelampau, menteri kena campak ke sungai, menterinya kena tolak waktu melawat pembangunan kawasan di kampung-kampung, di desa, tolak rakyatnya. Ada menterinya dibawa ke mahkamah. Jadi keadaan begini. Keadaan yang dunia melihat Malaysia ni semakin jijik. Kenapa? Kerana saban hari tak habis-habis ceritanya mahkamah digunakan untuk melakukan pembersihan dan sebagainya, ataupun campur tangan kes-kes yang terpilih. Orang yang ni tak salah, orang ini salah. Jadi kenapa begitu jadinya? Kerana mereka meletakkan kepentingan politik. Dan itu yang dibimbangkan oleh Duli Yang Bermuda sampai Perak. Kemudian tentang rasuah yang begitu berleluasa. Macam saya katakan malam tadi, kononnya ada saya dapatan saya, ada lebih kurang 30 orang berjumpa dengan seseorang yang menjadi agen daripada pihak sebelah sana tu. Tujuannya tidak bukan untuk memusnahkan UMNO. Dan peringkat awal lagi, UMNO ini digunakan untuk membeli. Pusat jual beli. Dapat jadi perwakilan, maka orang akan dipanggil, ada bahagiannya untuk kamu apa semua tu. Jadi dalam keadaan sekarang ini, rasuah bermula di peringkat orang politik. Apabila orang politik terjebak dalam rasuah, mereka ini adalah sebagai ketua bila bentuk kerajaan, mereka sebagai ketua jabatan, menteri dan sebagainya. Jadi kalau menteri itu rasuah, anak buah macam mana? Kaki tangan kerajaan macam mana? Akhirnya penyakit rasuah ini menjangkit kepada jabatan-jabatan dan kaki tangan kerajaan. Jangan kamu salahkan kaki tangan kerajaan yang terjebak dalam rasuah kerana kepalanya pun rasuah. Ini yang berlaku sekarang. Saudara lihatlah sendiri, 3 malam dulu saya dah bercakap. Parti Pribumi Bersatu dalam satu majlis pemimpinnya mengumumkan bahawa dapat duit dari kerajaan untuk bagi projek 200,000, bagi pada ketua bahagian 50,000, bagi kepada Sri Kandi 20,000, bagi pada Armada 10,000. Jadi dengan megahnya mereka mengumumkan. Inilah dikatakan sebagai mereka melakukan rasuah peringkat awal. Bila mereka rasuah, besok menang, pegang jawatan, bertanding dan sebagainya, diangkat pula sebagai menteri. Maka amalan rasuah itu berterusan. Bila rasuah ini berterusan, negara akan rosak. Bukan hanya ini, besar dalam UMNO sendiri, sekarang ni unsur itu melaku balik. Dirasuah perwakilan supaya melontarkan usul-usul ataupun memalukan presiden ataupun mengharu birukan Perhimpunan Agung. Apa benda ni? What are you trying to do? Anda sebagai pemimpin politik dan rakyat melihat. Akhirnya rakyat semakin jijik. Kerana dari awal lagi pembentuk kerajaan, kalau kita dengar kenyataan Tan Sri Perdana Menteri, Tan Sri Modi, scheme of things. Dia kata orang UMNO ni, yang melalui parlimen ni, kita macam boleh belilah bagi jawatan. Beri jawatan itu adalah rasuah. Beri jawatan sebagai menteri, timbalan menteri ataupun pengurusi JSC, itu rasuah. Guna bagi wang. Saya tak mau menceritakan seorang demi seorang. Tapi this is the reality of Malaysian politics. Sebab itu sekarang ni saya terkejut apabila Ketua Polis Negara secara berterusan, secara jelas dan membuat satu sidang akhbar menyatakan bahawa ada elemen-elemen sebegitu dalam jabatan polis. Ini bahaya. Sebab itu dia kata dia pasti akan membersihkan. Sebab dia kata ada campur tangan orang luar dalam menentukan soal kenaikan pangkat ke, orang tu begini, orang tu begini. So, jadi kalau jabatan polis pun dah boleh kena serang, di mana letaknya ketahanan kita? Orang yang jabatan yang sebagai penguat kuasa undang-undang. Ini perlu disantuni. Saya terperanjat. Tak sepatutnya lah ada ketua menteri, ketua polis membuat kenyataan. Tapi saya rasa dia tak boleh nak tahan lagi dah. Dia kata dia dedah kalah. Ini keadaan. Dan kalau keadaan begini, bahaya pada negara. Sebab itu, saya melihat sudah ada negara kita dah jadi macam center of the drug ataupun pusat pengedaran dadah antarabangsa. Saban hari. Itu hari dapat tangkap 4 bilion. Lepas tu dapat tangkap dekat Johor 300 juta. Dapat tangkap 26 juta. Hari ni dalam TV keluar. Gunakan dalam tapuai apa semua. Macam kuih dadah. Jadi kalau orang yang terlibat dengan dadah ini menguasai pihak-pihak penguasa, ini bahaya.
Apakah negara kita nak jadi macam Mexico? Apakah negara kita ni nak jadi macam di Itali, di mana ini mafia yang membentuk, yang menentukan pembentukan sesebuah kepimpinan? Tak boleh begitu. Kita tak boleh mengizinkan. Sebab itu saya bersetuju pasal terbaik bubar je lah parlimen ni. Biarlah rakyat menentukan. Sebab rakyat pun dah bosan. Tak habis-habis, tak henti-henti cerita orang ni nak jawatan, orang ni nak jatuhkan orang ni. Kita sekarang nak fikir ke mana UMNO ni, ke mana negara kita ni. Kita tak mau jadi sebuah negara a failed state. Sebab itu sekarang ni, macam saya kata, kalaulah daripada pimpinan politik nak bertanding jawatan ketua cawangan, bertanding jawatan ketua bahagian, terlibat dengan politik, terlibat dengan rasuah, maka dia akan mengamalkan rasuah di peringkat atasan. Jadi mereka bila dah pegang kuasa, dia rasuah, maka kaki tangan kerajaan pun, kau buat, aku pun nak buat sama lah. It will never solve the problem. Lantiklah sejuta pun kaki tangan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, takkan selesai. Kerana akhirnya Jabatan SPRM juga nanti akan dijangkiti oleh penyakit rasuah. Dan ini tak selesai. Dah siasat apa semua tu, ada pula campur tangan politik. Ini jangan, kes terpilih. Ini orang aku. Dia ni penyokong saya. Dia tak boleh bawa. Sepatutnya macam contoh lah. Saya beritahu contohnya, itu hari apa yang berlaku pada Xavier yang melompat parti. Apakah dia disahkan bersih? Sebab dia kononnya disiasat. Apakah dengan tindakannya menyebarangi, menyertai Perikatan Nasional atau menyokong kerajaan Perikatan Nasional, dia sudah dibersihkan dan tidak boleh diambil tindakan. Nah, banyak persoalan negara kita dijadikan sebagai hub data. Persoalan negara kita ni jadikan tempat center untuk penurunan wang haram AMLA, bagaimana melibatkan rakyat daripada Korea Utara yang akannya mendedahkan kita kepada suasana ketegangan diplomatik antara Malaysia dengan North Korea. Ini semua ini menjurus kepada kita kena pergi ke Palestin. Kenapa? Kerana orang politik tidak peka, tidak mahu melihat bahawa mereka keberadaan dalam politik ini adalah untuk to serve the country, to serve the people. Sebagai orang politik sebenar-benarnya mereka nak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebab tu sekarang ni bila saya dengar apa dia orang bercakap, kita demi agama, demi bangsa, saya kata ini semua retorika. Betul. Macam mana kata Pak Nazir dalam pantun dia tadi. Dulu sebelum kemudahan kerajaan dengan lebaynya apa semua tu, agama, Islam. Dah naik masuk sekarang apa jadi? Saya tak mau menyeranglah pimpinan lampas, tapi kita dapat lihat sendiri. Apabila dah jadi menteri, apa jadi? Soal perjudian tidak diselesaikan. Soalan pemanduran parlimen tidak terlaksana. Tidak dapat diperjuangkan. Jadi sedikit demi sedikit mereka sudah longgar daripada asas perjuangan. Dan bukan saya nak menyerang mereka, tidak. Tetapi saya khawatir kalaulah kepimpinan politik tidak berperanan sebagaimana yang diperlukan, sebagaimana yang mereka diharuskan untuk berperanan untuk kepentingan rakyat, maka akhirnya kita akan menjadi the failed state. Apa-apa pun bertolak daripada orang politik. Dan hari ini akhirnya juga rakyat akan benci dengan politik. Sedangkan saya kena ingat politik ini pada asasnya kita gunakan adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Tanpa keterlibatan warga bangsa kita dalam politik, kita tak mungkin mencapai kemerdekaan. Tak mampu kita nak menghalau Malay Union, tak mampu kita menghalau British dari bumi kita dengan secara diplomasi. Kita bukan angkat parang, bukan angkat babu runcing macam ada di Indonesia. Tidak. Kita mencapai kemerdekaan di atas meja perundingan. Kerana waktu itu kita menggunakan politik diplomasi, kepimpinan yang tulus. Walaupun ditawarkan oleh pihak British dengan pelbagai jawatan. Jangan lupa. Namun pimpinan-pimpinan negara waktu itu menolak. Dan akhirnya selamatlah negara kita mencapai kemerdekaan. Dan kemerdekaan kita ini, maka mulalah kita mengisi kemerdekaan. Dalam pengisian kemerdekaan, pimpinan terdahulu tidak meletakkan kepentingan diri. Sebab macam contohnya, macam almarhum Tun Razak, dia membina, mewujudkan dasar ekonomi baru. Ratusan ribu tanah dibuka, tanah-tanah Felda. Tak terdengar pula kontrak bagi pada kroni dia.
kontrak untuk menebang hutan ke bagi petani tak ada. Kontrak membekalkan baja petani dia tak ada. Kontrak membekalkan benih-benih kelapa sawit tak ada. Kontrak untuk buat rumah-rumah penuh ke Felda tak ada. Semua itu diberi secara telus dengan kontrak dan sebagainya, maka jadilah perkampungan desa-desa Felda itu untuk warga pertama. Dan kita melihat pembangunan Felda begitu drastik. Akhirnya tumbuhlah kelapa sawit itu menjadi sebahagian daripada kita punya penyumbang kepada ekonomi negara. Begitu juga apabila diwujudkan Petronas, yang Muhammad Boleh Teguh Razali dengan ikhlas hati, dengan jujur mentadbir Petronas. Bukan mudah saudara. Kerana waktu Petronas itu, waktu kita mewujudkan Petronas, kita berhadapan dengan The Seven Sisters. Seven Sisters ini adalah orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan yang menguasai minyak di seluruh dunia. Daripada kumpulan Mobil, daripada kumpulan Shell, daripada kumpulan Exxon, daripada kumpulan Esso, dari kumpulan Caltech, 7. Dan waktu itu yang Muhammad Boleh Teguh Razali ditawarkan oleh The Seven Sisters ini dengan jumlah wang yang banyak dan juga ubutan. Beliau diubut, kalau kamu mewujudkan Petronas, maka kamu tidak akan selamat. Tapi yang Muhammad Teguh Razali terus mewujudkan Akta Petronas. Sebab itu Petronas ini tak sama macam Pertamina di Indonesia. Petronas di Malaysia tak sama dengan syarikat minyak di negara-negara Arab. Mereka dikuasai oleh pelabur-pelabur ataupun pemilik-pemilik tuan-tuan besar Seven Sisters dunia. Sebab itu Malaysia ni muncul sebagai Petronas as a one player. Ini dilakukan oleh Muhammad Teguh Razali. Tak langsung tersilau, tak langsung terpukau untuk menjadikan Petronas ini sebagai bahan dagangan dia. Tidak. Malah tak ambil gaji pun. Dia nak tengok bahawa negara ini membangun kerana inilah emas hitam yang dimiliki oleh negara. Dan akhirnya terbukti Petronas menjadi sebuah konglomerat dunia. Hari ini nilai syarikat Petronas 7.5 triliun USD, bukan sikit. Dan ia merupakan menjana ekonomi untuk negara, untuk digunakan keberhasilan daripada Petronas ini untuk membangunkan negara. Ini jasa yang Muhammad Boleh Teguh Razali tak boleh ditepikan. Tapi apa yang jadi sekarang? Felda hancur. Petronas mula dah melelong. Sebab keberhasilan Petronas sudah diambil. Sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan untuk rakyat. Saya berkesempatan berbual dengan Muhammad Teguh Razali. Dia kata impian dia waktu itu, kalau boleh, setiap hasil minyak yang kita peroleh akan dibagi pada rakyat. Macam mana di Norway. Rakyat di Norway, setiap rakyat dia yang mempunyai IC ataupun kad pengenalan, dia dapat 1,500 sebulan. Itu hasil daripada pendapatan negara. Kemudian pendidikan percuma, hospital percuma, rumah dibangunkan dengan keadaan ada subsidi daripada kerajaan. Rakyat dia cukup tentram hasil daripada pendapatan negara. Itu yang cuba yang nak buat oleh Yang Muhammad Teguh Razali melalui Petronas. Tapi di saat dia mengembeling Petronas, waktu itulah dia diserang. Berlakulah pertandingan antara dia dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan akhirnya dia tersingkir. Sedangkan waktu itu dia nak membina Petronas ini supaya hasil Petronas ini dapat dirasai oleh kita, rakyat kita waktu itu dalam 28 juta saja. 28 juta rakyat Malaysia sepatutnya boleh dapat lebih kurang 1,000, 2,000 sebulan hasil daripada minyak Petronas. Tapi wang itu digunakan, maaf cakaplah, bangunkan the Twin Tower. Tapi akhirnya Twin Tower itu belong to whom? Milik siapa? Tanah dan sebagainya, pembangunan macam-macam. Benda ini sebab saya kata, sebab itu sekarang ni kita menuntut supaya diwujudkan satu referendum baru, ada pilihan raya dan kerajaan yang baru perlu menyiasat. Uang kita habis tak tentu pasal. Campak kelongkar masuk dalam skim untuk forex, pertukaran wang asing dan sebagainya, lebih 30-40 bilion. Uang itu 30 bilion itu banyak artinya untuk rakyat kita berdapat. Nah, ini keadaan sebenarnya. Saya sedikit sebenarnya, kalau saudara mendengar pencerahan saya menjelaskan satu persatu, tidak niat untuk memburukkan orang. No. Tujuan saya supaya kita faham, supaya kita jelas, supaya kita tidak jadi perbodohkan oleh mereka bernama orang politik. Memang bila saya nyatakan begini, teman-teman saya yang berada dalam politik, dia marah kat saya. Saya kata, nak marah-marahlah.
Itu urusan saudara lah. Sebab saya merasakan saya bertanggungjawab kepada rakyat dan bertanggungjawab pada keluarga saya. Dan saya tidak akan mengizinkan bumi yang saya pijak ini, tempat kelahiran tok nenek saya, tempat di mana saya dilahirkan, di sini darahku tumpah, di sini negara ini perlu kita pertahankan. Dan kita tidak mengizinkan mana-mana tangan untuk mengotori kesucian bumi kita ini. Negara kita ni negara yang makmur. Kita punya rakyat yang cita damai. Rakyat kita rakyat yang harmonis, yang perlu kita santuni. Dan negara ini kedaulatannya perlu kita pertahankan to the fullest. Kamu ambil apa saja akan berlaku pun, bumi ini adalah milik kita. Inilah bumi tok nenek kita, inilah di sini kita lahir, di sini kita akan mati. Pertahankanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok. Selamat malam.